Kedah memiliki kawasan hutan simpanan yang menjadi kawasan tadan air. Perlu dipelihara. Namun terdapat aktiviti pencerobohan dan penerokaan secara haram di atas kawasan-kawasan hutan simpan. Bagi mengawal keadaan ini, kerajaan menyediakan RM7.5 juta kepada Jabatan Perhutanan bagi mengambil tindakan mengatasi isu pencerobohan kawasan hutan. Rungutan yang sering kedengaran selama ini, iaitu masalah pungutan sampah, telah pun ditangani pihak kerajaan dengan menyerahkan urusan berkaitan kepada kontraktor yang dilantik. Begitu juga halnya dengan masalah bekalan air. Baru-baru ini, majlis menandatangani perjanjian ini di antara syarikat idaman dengan Majlis Bandar Raya Al-Ustaz, Majlis Daerah Wang Pasu, Majlis Daerah Padang Terap, Majlis Daerah Syekh dan pihak berkuasa tempatan KHTP telah diadakan. Kami berharap langkah ini akan mengatasi isu kutipan sampah dan setiap pekerjaan sudah memberi peluang kepada pihak berkuasa tempatan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan MF pada masing-masing. Saya nak maklumkan di sini bahawa bekalan air kita ni bukanlah satu penggunaan dia taklah banyak seperti mana tempat lain. Kita baru ada pelanggan baru dalam lebih kurang 500,000 setengah juta aja pelanggan yang kita ada ni. Sesuai dengan penduduk yang kita ada yang ada pada ketika ini. Dan apa yang berlaku pada masa yang lepas apabila JBA ni membuat perancangan yang memberi kesan pada apa yang berlaku shortage ataupun kekurangan bekalan di sana sini ini adalah apabila perancangan itu dibuat untuk rancangan Besar 9 contohnya. Kos projek yang diperhut adalah 1,484,800,000. Kalau boleh diikuti perancangan, kita sepatutnya ahead of demand. Supply adalah lebih daripada demand. Tetapi apabila peruntukan yang diluluskan itu tidak memenuhi perancangan, maka kita akan hadapi masalah. Jadi yang diluluskan pada rancangan Malaysia ke-9 adalah baru setengah bilion. Kita minta 1,5 bilion. Yang lulus setengah bilion. Cuma ceiling yang dipindah ditambah kepada 629,549,300. Jadi ada program-program yang tak dapat dilaksanakan. Jadi menyebabkan ada tempat-tempat yang kita hadapi keadaan yang kritikal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi shortage ataupun kekurangan bekalan, tekanan rendah dan sebagainya pada ketika ini adalah ada projek-projek yang masih lagi belum siap. Jadi kita berharap bagi tempat-tempat yang berlaku kekurangan bekalan, tekanan rendah seperti mana berlaku di Kampung Bukit, Jalan Nakar dan sebagainya tu, kalau sekiranya logi kita dapat disiapkan kat padang sana itu, kita akan selalu bantu ke situ. Dan di antara kemungkinan yang ada lagi adalah logi kita di Kuala Nerang tu kita akan dapat upgrade, akan dapat nambahkan bekalan. Begitu juga yang berlaku di Sik yang banyak dimaki oleh Dun daripada Belantik ni sekarang ni. Kalau program Maksik itu siap, insya-Allah selesai. Taklah di Sik. Bagi sektor pelancongan, Kedah mencatatkan kemasukan pelancong sebanyak 3.8 juta orang pada tahun 2008 berbanding 3 juta orang pada 2006, dan bagi tahun 2010 kerajaan mensasarkan kepada 4 juta orang. Seperti yang telah saya menjawab soalan mudut daripada Dun Derga kemarin, kita ke arah sekarang untuk mewujudkan Kedah sebagai green state dengan izin. Green state maknanya ekoturism, aquaturism, semuanya berkenaan dengan aktiviti-aktiviti hijau ni kita nak pupuk di Kedah. Disebabkan saya baru dapat tahu lepas jadi ekspor pelancongan, 2/3 daripada hutan lipo di keseluruhan Semenanjung Malaysia terdapat di Kedah. So pasal apa kita tak orang kata buat aset yang cukup berharga? Dan saya rasa kerajaan negeri Kedah akan bergerak bersama-sama dengan izin new paradigm shiftment. Kalau kita tengok industri pelancongan keseluruhan di dunia, buka majalah apa pun baca, towards green state, green tourism, green country, semuanya konsep hijau. So apa salahnya kita menumpukan perhatian sepenuhnya dalam pembangunan ni? Kita boleh menggambling tenaga bersama-sama, tak jadi masalah. Anytime saya panggil ke kandal pada buat tindak tu tahun 2021, turun main office saya, kita duduk sama-sama, kita bincang
Kita bawa keluar satu struktur yang betul-betul mantap. Itu kukuh. Kita bangunkan Kedah. Kita sayang Kedah. Sehingga Ogos 2009, Kedah menerima kelulusan pelaburan berjumlah 830 juta ringgit. Yang besarnya dari antara 870 juta pelaburan ini adalah tiganya adalah di Kulim High Tech Park. Power Mac 192 juta dengan 308 pekerja. BASF ini dia diversify, tak ada pekerja baru, 158 juta. Multi-tape juga di Kulim High Tech, 108 pekerjaan baru diwujudkan, 122 juta. Dan JBC Recycle Tech 355 peluang pekerjaan, 100 juta ini di Kulim. Jadi ada sebenarnya semua 25 projek dengan peluang pekerjaan sebanyak 2,573 peluang pekerjaan. Yang Muhammad tanya lagi, apakah First Solar itu merupakan pelaburan yang terakhir masuk ke Kulim High Tech? Jawapannya tidak. Mereka ni telah mereka buat pelaburan hampir 2 bilion ya untuk fasa yang pertama itu. Kemudian mereka telah booking hak sebelah tu 87 ekar. Mereka bayar semua sesuai tahunan tanahnya apa semua dengan diberikan kepada mereka first right of refusal. Maknanya kalau ada orang lain teringin nak mai ambil tang tu, nak kena tanya mereka dulu. Ingin saya maklumkan sehingga kini first right of refusal masih lagi berada di tangan First Solar. Mereka tidak membatalkan perkara tersebut dan dianya sah sehingga April 2011. Kemudian pertanyaan tentang Sulih Sungai Limau Hydrocarbon Hub. Jadi ingin saya jelaskan di sini bahawa di Sungai Limau Hydrocarbon Hub ini terdapat satu syarikat yang kita nampak rancak ke depan dan kita harap insya-Allah tiada aral melintang awal tahun depan kerja-kerja untuk reclamation penambakan laut insya-Allah akan bermula. Akhir bulan ini dijangka mereka akan dapat submit ataupun resubmit detail EIA mereka. Saya tanya ada masalah. Kita kena tanya dulu dia Boleh, mesti boleh ni saya tahu. Saya tahu mesti baginya, saya tahu. Kalau apa kalau tak bagi dia boleh tahu apa ada dalam saya dia. Boleh. Apa ni pasal EIA ni yang hormat. Apa kedudukan sebenar? Saya dengar macam-macam. Ada yang kata belum lagi luluskan, ada yang kata tak lulus. Jadi yang mana? Tak lulus dengan belum lulus ni dua benda yang berbeza. Jadi minta yang berhormat tolong penjelaskan dalam dewan ini. Terima kasih Tuan Kepada. Sebenarnya detail EIA punya ni telah pertama kali submission telah dibuat. Kita kena ingat bahawa sebelum detail EIA ini dapat dibuat, yang paling penting ialah untuk mendapat TOR, Term of Reference untuk detail EIA ini. Once the Term of Reference detail EIA ini telah pun diberikan oleh DOE, Department Environment ataupun Jabatan Alam Sekitar, maknanya you are dengan izin you are almost there lah. Provided you boleh bagi semua maklumat-maklumat yang dikendaki. Malangnya dalam submission yang pertama, masih banyak maklumat yang dikendaki tak dapat dipenuhi oleh mereka. Maka DOE tolak, kemudian berbincang semula apa lagi yang dikendaki dan sekarang ini merapuh dalam final stage untuk membuat submission itu. Jadi yang disebutkan di Guam Cipedak itu, kerana submission pertama itu ditolak kerana tak lengkap, tetapi DOE beritahu kita kalau sebenarnya mereka tak mau lulus, TOR pun sebenarnya tak dapat dah. Jadi maknanya peluang untuk kita go ahead dengan projek ini tetap ada, provided semua maklumat yang dikendaki itu dapat diberikan.